A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur surah At-Taghabun, iaitu pada ayat pertama dan ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanyalah Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan ada di antara kamu yang mukmin, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, surah At-Taghabun iaitu surah yang termasuk dalam kategori surah-surah musabbihat. Surah At-Taghabun termasuk dalam kategori surah yang disebut sebagai musabbihat. Apa maksud musabbihat? Iaitu ayat yang dimulai dengan kalimah tasbih. Bila kita sebut tasbih, dia adalah satu perbuatan. Kalau dalam dari segi kaedah bahasa Arabnya, dia mula daripada kalimah sabbaha yusabbihu tasbih. Maksud dia, sabbaha maksudnya menyucikan ataupun membersihkan. Sebab tu kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Jadi setiap kalimah yang kita sebut subhanallah ataupun subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, semua kalimah itu kita panggil tasbih. Yakni perbuatan kita sebut kalimah subhanallah itu adalah untuk menyucikan Allah. Maksudnya kita mengakui ataupun beriman bahawa ya Allah Ta'ala itu, ni di antaranya, Allah Ta'ala suci daripada mana-mana perkongsian dengan Tuhan lain. Allah Ta'ala itu suci daripada sifat yang disebut oleh orang-orang kafir Quraisy, iaitu Allah itu mempunyai anak. Kenapa? Sebab dalam surah Al-Ikhlas jelas menunjukkan sebagai dalil lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Maksudnya apa? Kita beriman, kita mempercayai dengan salah satunya kita menyebut bahawa Allah Ta'ala suci daripada apa saja yang disebut oleh orang-orang kafir. Jadi itu maksud tasbih. Jadi dalam Al-Quran terdapat 7 surah musabbihat. Maksudnya 7 surah yang dimulai dengan kalimah tasbih. Sama ada sabbaha, yusabbihu, kalimah-kalimah yang seumpama itulah. Di antaranya surah Al-Isra, surah Al-Hadid, surah Al-Hashr, surah As-Saf, surah Al-Jumu'ah, surah At-Taghabun dan juga surah Al-A'la. Jadi insya-Allah pada waktu yang agak terhad ni kita sama-sama kongsi ayat pertama dan ayat yang kedua. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi ayat lain insya-Allah. Allah Ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, apa yang kita boleh faham daripada ayat ni ialah Allah mengingatkan kita bahawa segala apa yang ada di langit, ma fis samawat, Allah gunakan kalimah ma. Ma kat sini disebut apa yang.
Jadi dia bentuk umum, dan segala apa yang ada di langit itu, wa ma fil ard, dan segala apa yang ada di bumi itu sedang bertasbih. Kalimahnya yusabbihu, dia adalah fi'il mudhari'. Kalau dia guna fi'il mudhari' ni, dia ada perbuatan yang sedang berlaku dan bersifatnya sentiasa. Sudah bertasbih kepada Allah. Lalu persoalannya, bagaimanakah dengan tasbih kamu wahai manusia? Jadi di sini kalau kita perhatikan dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua, menunjukkan kepada kita tentang sesuatu makna yang boleh dikaitkan dengan ayat ini, iaitu firman Allah Ta'ala, alladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yattahiz waladan walam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Alladzi lahul mulkus samawati wal ard, kepunyaannya lah, yakni kerajaan langit dan bumi. Walam yattahiz waladan, dan dia tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu syarikun, dan tidak ada sekutu baginya, fil mulk, pada ataupun dalam kekuasaan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddaru taqdira, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia juga meletakkan ukuran-ukuran, yakni segala takdir-takdirnya. Maka di sini nak menyebutkan tentang apa ni? Nak menyebutkan satunya ialah yang berkuasa, yang memiliki, yang menguasai apa yang ada di langit dan di bumi itu siapa? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk wa lahul hamd, sudah tentulah baginya, kepunyaannya itulah al-mulk, iaitu kerajaan. Baik, apabila kalimah lahu, tengok pada ayat ni, lahul mulku wa lahul hamd, kalau kita merujuk kepada struktur ayat, dia ada sesuatu yang agak menarik untuk kita fahami. Pada kalimah lahu ni, dia adalah kalimah yang ikut struktur sepatutnya diletak di belakang, tapi kenapa letak di depan? Baik, didahulukan ataupun ditakdimkan. Lahu itu nak menyebutkan tentang makna eksklusif, maksudnya hanya kepunyaan. Dia ada kalimah hanya tu, maksud kata tak ada dah selain daripada Allah yang mampu untuk mendapat ataupun untuk menguasai apa yang ada di langit dan bumi. Jadi di antara yang disebut ialah lahul mulk, iaitu al-mulk, yakni kerajaan. Jadi di sini nak sebut, bila dah didahului dengan kalimah lam tadi tu yang membawa maksud kepunyaan, kepunyaan dialah al-mulk, kepunyaan dialah segala kerajaan. Maksudnya tak ada dah kerajaan lain. Kerajaan yang sebenar adalah milik Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa penuh. Walahul hamd, sama juga yang menyebut kepunyaannya lah, kepunyaan Allah lah segala kepujian. Jadi segala pujian adalah miliknya Allah lah yang sebenarnya layak dipuji, dan pujian yang khas iaitu puji-pujian yang diberikan kepada ilah, yakni kepada Tuhan, adalah miliknya sahaja, kerana tidak ada Tuhan selain darinya. Ini kebenarannya. Sebab tu kalau siapa yang mempelajari tentang usuluddin kan, mereka yang belajar dalam usuluddin mengkaji tentang agama-agama yang ada kan. Cuma pada sudut keimanan kita tidak menyebutkan fahaman ataupun anutan agama-agama lain tu dengan istilahnya kita kita mengatakan ianya Tuhan. Cukup kita sebut sembahan ataupun apa yang digelar kan. Tapi kalau itu dalam bab keimanan kita lah, sebab kita mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kalau untuk kita melihat lebih mendalam tentang mana alhamd ni, boleh rujuk balik dalam tadabbur surah Al-Fatihah. Telah panjang lebar kita kongsi pada bab memahami pada kalimah alhamd.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yakni di sini Allah mengingatkan yang dialah Tuhan yang maha berkuasa menentukan apa-apa sahaja. Banyak sekali peringatan ini diberikan dalam Al-Quran. Maka kita kenalah sedar perkara ini, apa-apa sahaja yang berlaku adalah dalam ketentuannya. Apa-apa sahaja yang Allah mahu terjadi akan terjadi, dan perkara yang tidak mendapat izin Allah tidak akan terjadi. Maka di sini kita memahami satu keadaan. Pada ayat pertama ni nak sebut tentang apa? Baik, kita lihat satu persatu. Kewajipan manusia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala ini paling mustahak, kan? Sudah tentu kalau kita rujuk dalam surah Al-Isra ayat ke-44, Allah Taala berfirman, Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Maka di sini jelas nak menunjukkan kepada kita, khususnya manusia, semua makhluk Allah Ta'ala ni bertasbih memuji Allah. Maka kat sini kita kena fikirkanlah, kan? Kena fikir bersama. Kalaulah makhluk-makhluk lain bertasbih, boleh memuji Allah, bagaimana kita yang disebut sebagai ahsanit takwim, sebaik-baik penciptaan ni, kalau kita tak bertasbih kepada Allah, maka kita ni lebih teruk daripada mereka, kan? Lebih teruk daripada haiwan, kan? Jadi sebab itu dalam ayat ni nak sebut bahawa sehingga langit, semua langit yang berlapis-lapis itu pun bertasbih memuji Allah, kan? Jelas pada ayat ni sebagai dalil wajib kita imani, walaupun kita tak dengar apa yang dia bertasbih, walaupun kita tak faham apa yang mereka sebut itu adalah sebagai tasbih, tapi kita kena percaya, beriman, mengakui bahawa semua ciptaan-ciptaan Allah ni bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui hakikat sebenar kedudukan kita sebagai manusia. Kalau kita lihat pada ayat ini, Muslimun yang dirahmati Allah, jelas yang Allah sebut lahul mulk wa lahul ham. Baginya kerajaan. Apa saja yang ada di bumi dan di langit itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh jadi apa saja. Dia boleh buat apa saja. Dan dia boleh perintahkan apa saja. Dan sebab itulah kita sebagai manusia ini perlu mengingatkan bahawa diri kita sendiri, kita ni siapa, kan? Kalaulah kita sedar bahawa kita ni hamba, maka kita kena sedar hakikat yang kita ni hamba. Bagaimana kita panggil keadaan sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Jadi sama-sama kita fikir-fikirkan, mana mungkin hamba boleh lawan cakap Tuhan dia, kan? Kalau kita melihat kondisi hamba yang diistilahkan dalam kalangan manusia, kan? Kalau dulu ada sistem hamba, kan? Hamba ni macam mana? Apa saja yang dia perintahkan, apa saja yang dia suruh kena buat. Kalau tak buat kena hukum. Apatah lagi yang ni hamba ni kepada Tuhan yang menciptakan. Masya Allah. Dan yang ketiga iaitu sudah tentulah, bila mana kita tahu hakikat kita sebagai hamba, kita sedar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? Dialah yang paling berkuasa untuk menentukan, menetapkan segala sesuatu. Manakala pada ayat ini disambung dengan ayat seterusnya, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Pada ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah menciptakan manusia,
Dalam Al-Quran telah diterangkan mengenai asal penciptaan manusia yang bermula daripada tanah, yakni Nabi Adam. Kemudian seterusnya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada satu saripati berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat ke-14. Maka apa yang kita faham ialah kebenaran yang bahawa manusia ini adalah makhluk, salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah jadikan kita, maka Allah kata faminkum kafir wa minkum mu'min. Sebahagian daripada kamu itu adalah kafir dan sebahagian lagi beriman. Sebab itulah kita melihat kepada tafsiran ulama pada ayat ni. Di antaranya yang saya sebut ialah tafsiran ayat oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan, dan di antara kalian ada yang memilih kafir, yakni orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan dan menolak untuk taat dan ibadah kepada Allah. Dan juga di antara kalian ada yang memilih beriman, yakni bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan dan beramal dengan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi larangannya. Allah lah yang memiliki segala kurnia. Di mana kalian mampu untuk memilih keduanya, setiap manusia berhak memilih apa yang dia inginkan. Apa yang boleh kita faham ialah yang sememangnya hari ini Allah telah berikan kepada kita akan kelebihan berbanding makhluk ciptaan yang lain. Allah bagi kepada kita adanya akal boleh berfikir. Kenapa ada orang masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang? Kalau kita tadabbur satu persatu ayat Quran, kita akan jumpa banyak ayat Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang beriman. Kemudian ada perintah-perintah Allah. Kenapa hanya ayat yang Allah menyeru ataupun menyuruh kepada orang beriman Allah bagi suruhan-suruhan tertentu berbanding kepada orang-orang yang lain? Sebab hanya orang beriman sahaja yang mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita semua sama, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi takwanya. Jadi hari ini kalau kita sama-sama perhatikan, berapa ramai orang di kalangan kita yang benar-benar beriman dan berapa ramai orang yang kufur pada Allah SWT. Dan yang terakhir iaitu menunjukkan kepada kita ialah Allah itu maha mengetahui. Kemudian Allah menjelaskan bahawa ada amalan-amalan kalian yang kamu beriman dan juga kamu kufur, dan Allah akan menjaga setiap hak dari hambanya dan akan dibalas sesuai dengan amalannya, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah sebagai tafsiran dan juga tadabbur pada ayat ini, cuba kita lihat. Yang pertama, nak menyebut dengan jelas kepada kita perlunya hari ini kita tahu untuk kita mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta. Hal ini merupakan perkara paling awal untuk manusia beriman. Makna kata begini, kalaulah hari ini kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, ada yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, di antaranya Al-Khaliq, Al-Fatir. Semua kalimah-kalimah tu nak menunjukkan kepada makna pencipta, yang menjadikan, yang menciptakan. Jadi apa yang kita faham ialah
supaya yang kita bila baca automatik kita terus tangkap pada kalimah ataupun pada ayat itu, pencipta kita adalah Allah Ta'ala. Dan sudah tentu bagi orang-orang yang beriman, mereka mengakui. Namun bagi mereka yang sebaliknya, dalam negara kita pun ada golongan yang bermacam-macam. Golongan etisnya, tak percaya kepada agama, kewujudan Tuhan dan seumpamanya. Jadi perkara-perkara ni kita sangat bersyukur pada Allah Ta'ala kerana kita dipilih untuk beriman. Sudah tentu satu perkara yang sangat beruntung bagi orang-orang yang beriman. Jadi sebab itu kalau kita melihat apa yang disebutkan lagi ialah Allah jadikan pula manusia itu akal supaya boleh berfikir. Kenapa masih ada yang kufur kepada Allah? Allah kata tadi, faminkum kafirun wa minkum mu'min. Sebagian kamu ada yang kafir, sebagian kamu ada yang mukmin. Apa yang membezakan antara mukmin dan kafir ni? Ya, sudah tentu yang membezakan itu akal mereka. Allah bagi dah akal untuk berfikir. Kenapa masih lagi mereka tidak mampu berfikir setelah dalam Quran banyak menyebutkan tentang golongan-golongan orang yang kafir sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW ini telah dibinasakan oleh Allah. Tapi masih juga pada zaman ini ada orang-orang ataupun golongan-golongan seperti itu. Jadi sebab itu kalau kita memahami dengan baik bahawa Allah dah cipta kita sebaik-baik penciptaan, sebagaimana dalam surah At-Tin ayat keempat, Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sepatutnya pada ayat itu pun kita boleh memikirkan, boleh mengakui bahawa yang pada hari ini alhamdulillah, syukur hari ini kau jadikan aku sebagai manusia sekian. Sepatutnya begitu. Dan akhir sekali, yang mana Allah ini sifatnya maha melihat dan maha mengetahui. Ini sebagai bentuk ancaman kepada manusia. Ayat ini adalah ayat yang berbentuk tarhib, iaitu ayat ancaman. Dalam surah Yasin ayat 65, semua orang hafal ayat ni, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang mereka usahakan dahulu. Jadi jelas ya, Allah maha melihat dan maha mengetahui. Waktu kat dunia ni apa yang kita buat semua Allah tahu. Nanti di akhirat itulah baru kita tahu. Di akhirat nanti baru kita tahu apa yang, bukan dunia dia tak tahu apa yang dia buat, dia tahu. Tetapi waktu dunia mungkin dia masih lagi mengabaikan akhirat, sebab akhirat tu lambat lagi. Tetapi bila mana pada ayat ini menjelaskan kepada kita al-yaum, pada hari ini. Hari apa ni? Yaumul mahsyar, hari yang akan diadili kepada sekalian makhluk, sekalian manusia. Maka pada itu barulah mereka orang-orang yang kafir menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Manakala mereka yang beriman, mereka bersukaria, bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini beri manfaat kepada kita. Wallahu a'lam bissawab.